Awar kepada mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan dengan rahmatnya. Hanya Allah yang maha menyembuhkan. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Berilah keafiatan untuk Wajah Sulimah binti Haji Sukaimi, Muhammad Amir Syafi'i, Mazura Makhtar, Suriah Taid, Jamilah Maulan, Bariah Ainul binti Johari, Haji Ishaq binti Osman, Alijah binti Sulaiman, Nur Fahana Yaakob, Hashim bin Zakaria, Hajah Sirang bin Tubari, Hajah Masyitah binti Arsyad, Haji Abdul Wahid Ramin, Salmah binti Abdul Qadir, Rahan bin Ibrahim, Mazliza binti Sa'ad, Indun binti Muhammad Aruf, Jamiah Rahmat, Wan Najibah Ibrahim, Wan Nuriyah binti Wan Abdul Majid, Hajah Mai Itah binti Yid, Faizal Ikmal Azami, Nur Firashah Fafa binti Haji Muhammad Fauzi, Suriah Zaid, Mustafa Muhammad Basir, Muhammad Mukim Munsif bin Muhammad Syafiq, Hasni Cik Ismail, Muhammad Amin Haji Idris, Nur Akhtar Amin, Haji Ma'on bin Haji Ibad, Muhammad bin Nasiran, Naura Medina binti Suhaimi, Putri Nur Batrisya, Nur Azlina, Muhammad Syukri binti Siti Ramlah, Nur Aini Ibnu, Muhammad Izam Mahathir, Azizah Rais, Siti Rokiah Sulaiman, Haji Ismail Abdul Rahman, Rosli Zainab, Roslini Ramli, Rehan Ismail, Badariah Yusuf, Muhammad Saza, Akil Naufal bin Muhammad Syafiq, Nurul Huriyah bin Abidin, Fatimah Ahmad, Abdullah bin Timad, Nur Izzatul Hasanah bin Idris, Kuzairi bin Nahliman, Muhammad Nasaruddin bin Alias, Siti Amna Abdul Rahman, dan juga kepada nama-nama yang tersenarai di Google Meet Gemenur Iman, iaitu sebanyak 211 orang. Kemungkinan ada hadirin yang hadir pada jemaah hari ini juga, mungkin ada yang diuji dengan kesihatan yang kurang memuaskan. Sama-samalah kita berdoa, mudah-mudahan asbab kita berada di halaqah ilmu, membaca ayat suci dan doa, insya-Allah Allah berikan syifa yang sempurna kepada kita semua. Majlis diteruskan tanpa melengahkan masa lagi, dengan segala sukacita dipersilakan Al-Fadil Ustaz Eliin Aminin bin Muhammad Saleh untuk terus memimpin bacaan Yasin, doa dan tazkirah dari kisah-kisah Al-Quran. Dengan segala sukacita dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita atas urusan ini, dan tidaklah kita mendapat hidayah kalau tidak diberikan hidayah oleh Allah. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah. Selawat dan salam ke atas kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Juga selawat dan salam ke atas ahli keluarganya dan juga para sahabatnya sekalian. Allahumma barik lana fi Syawal. Ya Allah, berkatilah kami semua di dalam bulan Syawal. Wa taqabbal minna a'malana tuwala Ramadan. Tiwala Ramadan. Dan terimalah amalan-amalan kami di sepanjang bulan Ramadan. Taqabbal minna as-siyam wal qiyam wa qiraatil Quran. Terimalah puasa kami, terimalah amalan membangunkan malam kami, dan terimalah amalan bacaan Al-Quran kami. Mudah-mudahan Allah berikan kita pimpinan hidayah. Apa khabar semua? Sehat, 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 sehat. Walaupun ada yang demam, sehat, 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 sehat. Walaupun ada yang mungkin pening-pening sikit, sehat, 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 sehat. Kita apa pun keadaan kita terus saja sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Demam, Alhamdulillah. Saya kalau demam je, saya risau kalau saya mengeluh banyak. Saya kalau sakit, saya risau, saya menyalah banyak. Saya bimbang masa kita sakit, masa kita mengeluh, masa kita tak puas hati, masa tu nyawa ditarik. Oi, bahaya. Kita latih dari sekarang. Kita latih dari sekarang. Ketika kita sedang dipinjamkan sakit-sakit kecil,
kita berlatih menjaga iman ketika ujian itu dalam saiz yang kecil. Mudah-mudahan kalau suatu hari nanti kita diuji, na'udzubillah, mudah-mudahan tidak, diuji dengan sakit yang berat, diuji dengan sakit yang lebih membebankan, dia tidak menarik hati kita dan memaling hati kita dari memuji Allah. Betul tak? Memang sakit, kita tak kata kita bukan kata kita gembira dengan kesakitan tu, bukan. Kita bukan cakap yang kita mengharapkan kesakitan tu berterusan, bukan gitu maksudnya. Tetapi apa pun keadaan kita, susah, senang, kaya, miskin, sehat, sakit, kita tetap konsisten hati kita dengan Allah. Kerana sakit akan berakhir, sehat akan berakhir, kaya akan berakhir, miskin akan berakhir, kuat akan berakhir, kita lemah pun akan ada penamatnya. Tapi bila kita menemui dan memulakan alam barzah kita, alam kubur kita, maka keredaan dan kerelaan hati kita dalam menerima qada qadar Allah itu yang paling mustahak sekali. Jadi kita haraplah mudah-mudahan dengan kita duduk, kita share link, hari ni pagi ni kita dapat sama-sama dengan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita mulakan hari dengan bacaan Quran. Ini menunjukkan hati kita sentiasa syukur dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan. Cuma kita tak tahu saja satu perkara yang agak mencabar, apakah amalan kita ni diterima oleh Allah. Saya pun tak tahu. Bahagian saya ni yang bercakap banyak ni, apakah amalan saya diterima oleh Allah juga saya tidak dapat tahu. Mudah-mudahan Allah terimalah amalan kita ini, insya-Allah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Eid Mubarak Sa'id. Selamat Hari Raya. Sejak daripada Ramadan lama rasanya tak berjumpa. Saya nak ucapkan minal aidin. Semoga kembali semula sebagai orang yang bersih. Wal faizin. Semoga termasuk juga di kalangan orang yang berjaya. Wal maqbulin. Semoga termasuk di kalangan orang yang diterima amalnya oleh Allah. Minal aidin maknanya apa? Aidin maknanya orang yang kembali. Kembali tu kembali ke mana? Bukan kembali ke rahmatullah. Maksud kembali tu kembali bersih. Dosa dah lalui Ramadan, minal aidin. Orang sebut minal aidil. Aidil tu lain sikit makna dia. Tak apalah, kita betulkan sebutan kita saja. Minal aidin. Semoga termasuk di kalangan orang yang kembali bersih fitrah kerana dah melalui Ramadan. Wal faizin. Faizin maknanya orang yang berjaya. Berjaya apa ni? Berjaya melalui ujian Ramadan, membebaskan diri dari cengkaman hawa nafsu. Wal maqbulin. Dan maqbul. Maqbul maknanya diterima amalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata-kata ucapan yang baik, doa. Selain daripada taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, boleh. Kullu amin wa antum bi khair, boleh. Selamat Hari Raya, boleh. Eid Mubarak, boleh. Nak duit raya tak adalah. Ucapan apa nak duit raya? Baik ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, terima kasih dan tahniah kepada semua yang mengikuti Gema Nur Iman. Dari awal satu hari satu juzuk tu, bulan Ramadan sampai sekarang, yang tak putus-putus memberikan bantuan, memberikan sokongan, berikan infak, berikan macam-macam cara lah. Maknanya peranan, masing-masing ada peranan masing-masing. Sehingga majlis ilmu Gema Nur Iman itu, mudah-mudahan iman itu dengan nurnya terus bergema. Mudah-mudahan dan kita doa mudah-mudahan kalaulah ada di antara kita yang kembali ke rahmatullah, maka kita platform Gema Nur Iman ni menyambung amal jariah dia. Selagi mana majlis ilmu tu dihidupkan, mudah-mudahan ada saham pahalanya untuk salah seorang dari kita yang kembali ke rahmatullah nanti. Bila-bila masa saja kita akan meninggal dunia ni. Jadi kita doa mudah-mudahan itulah menjadi asbab kebaikan. Hari ini sama-samalah kita ikhlaskan hati membaca surah Yasin.
Mudah-mudahan Allah terima amalan kita dan menjadi asbab kebaikan di sepanjang hari kita insya-Allah. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأوشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين
واتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن
إنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لا إله إلا الله 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 استغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا ربنا تقبل منا دعاءنا تقبل منا حاجاتنا تقبل منا أعمالنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارزقهم شفاء عاجلا اللهم ارزقهم شفاء عاجلا اللهم ارزقهم شفاء عاجلا اللهم عافنا وعافهم اللهم عافنا وعافهم اللهم عافنا وعافهم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, kami mohon keampunan-Mu ya Allah, kami mohon keridhaan-Mu ya Allah, kami mohon rahmat, belayan kasih sayang dari-Mu ya Allah, limpahkanlah ya Allah rahmat-Mu ke atas kami,
Pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu, pandanglah kami dengan pandangan keampunan-Mu, pandanglah kami dengan pandangan keridhaan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan sebagaimana kami menadah hati kami mengharap dan menginginkan sesuatu dari-Mu, ya Allah. Kurniakanlah kesembuhan, kurniakanlah kesihatan, keafiatan kepada orang-orang yang kami maksudkan. Sebahagian daripada mereka mengalami sakit yang berat, sebahagian daripada mereka mengalami sakit-sakit yang ringan. Walau bagaimana berat atau ringan sekalipun, kami meyakini dengan sepenuh keyakinan bahawa sihat dan sakit kedua-duanya adalah makhluk-Mu. Sihat dan sakit kedua-duanya adalah ciptaan-Mu. Sihat dan sakit kedua-duanya di bawah kekuasaan-Mu. Sihat dan sakit kedua-duanya datang dan pergi dengan perintah dan kehendak-Mu. Kami mohon kepada-Mu, ya Allah, Engkaulah yang menguasai segala yang sihat. Engkaulah yang menguasai segala yang sakit. Engkau berikan sihat kepada sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkau berikan kesakitan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki. Namun sebagai hamba-Mu, namun sebagai makhluk-Mu, namun sebagai manusia yang menyembah-Mu, kami meminta dan merayu, kami mengharap dan juga meminta agar mudah-mudahan orang-orang yang kami doakan diberikan sihat, ya Allah, diberikan kesembuhan, ya Allah, diberikan keafiatan, ya Allah, dikembalikan kesegaran tubuhnya, dikembalikan semula kekuatan tubuh badannya dan akalnya serta hatinya, diberikan semula kecergasan kepadanya agar dia dapat kembali sihat, dapat beribadah kepadamu, ya Allah, dan memperbaiki urusan ibadah mereka kepadamu. Kuatkanlah dan tabahkanlah hati mereka dengan iman dan takwa, agar mereka dalam keadaan sakit tetap juga dapat menyempurnakan tuntutan kewajipan ibadah menghambakan diri kepadamu, agar jangan kerana sakit tergadai iman, agar jangan kerana sakit tergadai takwa, agar jangan kerana hanya ada sakit sehingga tergadai yang namanya ketakwaan, keimanan dan kepercayaan serta keredaan hati mereka kepadamu. Lapangkanlah hati mereka, ya Allah, untuk menerima setiap satu ketentuan takdir-Mu. Kuatkanlah hati mereka, ya Allah, untuk tetap memuji-Mu sekalipun apa yang datang kepada mereka. Mudah-mudahan ketika mereka kembali semula menjadi sihat, mereka jadi hamba-Mu yang bersyukur. Atau kalau mereka itu kembali terus kepada-Mu melangkah ke alam seterusnya, mereka akan kembali dengan hati yang bersih, yang redha, yang tawakal, yang syukur dan bersikap hati yang bersih bersangka baik dengan-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum, dari kami dan dari kamu. Taqabbal ya Karim. Terimalah Allah, terimalah wahai Allah, Tuhan yang maha mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala habibinal Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladhina najtabah. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada sebahagian daripada kita yang mungkin baru bersama kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ceria, mudah-mudahan gembira. Hari ini kita nak tengok di mushaf kita, Quran. Siapa yang ada Quran di tangan tu, sila buka muka surat 412. Nak belajar sedikit iktibar daripada ayat Quran, surat 412. Surah apa tu 412? Ada yang jumpa tak? Luqman. Surah Luqman, juzuk yang ke-21. Surah apa? Surah Luqman. Jumpa kan? Alhamdulillah, yang lain jumpa. Yang mustahak jumpa dulu.
Jumpa Ustaz. Alhamdulillah jumpa. Syukur tangan sentuh Quran, mata melihat Quran, mulut baca Quran, hatinya dekat dengan Quran, fikirannya sedang memikirkan isi kandungan Al-Quran. Sebagaimana kita bersungguh-sungguh dengan Quran, ya kita ada lemah kita ada kurang kita masih ada salah dan silap kita, itu diakui memang akan ada saja. Bukan orang lain tak payah jauh-jauh, saya pun sama saja. Tapi kesungguhan kita tu penting. Keseriusan kita tu penting. Nanti di akhirat terserah Allah menilai keikhlasan hati kita macam mana. Mudah-mudahan Quran yang kita rasa suka untuk bersama pada tiap-tiap pagi ni, nanti setelah kita keseorangan di alam barzah, setelah semua yang lain tak nak ikut kita, kereta, rumah, tanah, semua tak nak ikut kita, tak nak teman kita, tapi inilah mudah-mudahan yang menjadi peneman kita, termasuk dengan surah Al-Mulk yang menjadi benteng kepada kita sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya-Allah. Sikit aja, tak lama kita kat dunia ni. Sikit saja lagi. Saya pun sikit saja lagi. Kita taklah terlalu banyak sangat yang kita nak dekat dunia ni. Sekadar kita ambil keperluan kita sahaja. Tetapi hakikatnya kita nak melangkah ni terus. Kita nak menuju ke alam barzah, kita nak menuju kepada kematian, kita nak pergi kepada alam yang selanjutnya. Kita bukan di sini tempat kita. Kita disinggahkan sementara kan. Rasulullah sebutkan seperti orang yang apa? Bermusafir, berteduh sejenak di bawah pokok dan kemudian melanjutkan perjalanan. Jadi kita berteduh sekejap dan kita nak lanjutkan perjalanan kita. Baik. Kita tengok ayat yang ke-12. Sebelum masuk ayat 12 ni, saya nak tanyalah, siapa yang ada idea, jawapan, kenapa loceng sekolah, kat sekolah kan ada bunyi loceng kan? Lepas 40 minit, lepas 35 minit bunyi loceng kan? Kenapa loceng sekolah dia tak pernah basah? Kenapa dia tak pernah basah? Pasal bunyi dia kering. Allahu Akbar. Lajunya jawab. Ya Allah, baru nak tanya. Oh, dah tahu jawapan dah. Allah, nampak gaya kita punya skill sepanjang Ramadan tak diasah. Tak diasah tajam lah. Sebab bunyi dia apa? Bunyi dia kering, jadi dia tak basah. Kering aja. Oh, baik. Maknanya pagi ni semua cergas lah ni. Baru saya nak cuba-cuba tengok sel otak berhubung kat pagi ni. Maklumlah, lemang dah 3 batang makan, rendang dah 2 mangkuk, dodol dah setengah periuk. Lagi apa? Kuah lodeh apa ni? Jadi manalah tahu sel-sel otak belum dapat berhubung dengan baik. Tapi Alhamdulillah, nampak gayanya habis soalan terus jawapan. Baik. Kita tengok ayat 12. Bermula daripada ayat 12 surah Luqman. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini saya terus kepada ayat 12 ni berkenaan dialog Luqman Al-Hakim. Namanya Luqman Al-Hakim, maknanya yang bijaksana, yang banyak ilmu, yang penuh dengan ilmu. Hikmah tu maknanya ilmu. Ilmu Jadi kalau hikmah tu kebijaksanaan, betul. Tapi kebijaksanaan yang dimaksudkan ialah kefahaman dan ilmu. Itulah kebijaksanaannya. Baik Kita tengok ayat ke-12 ni. Dalam banyak-banyak kebijaksanaan, benda bijaksana yang utama sekali apa? Tapi nak dapat dia macam mana? Benda yang kebijaksanaan yang utama tu apa? Kemudian nak dapat dia macam mana? Ingat kebijaksanaan yang tertinggi tu apa? Dan kemudian nak dapat macam mana? Kita nak tengoklah dia punya step, ada cerita kat sini. Baik. Ayat 12 ni Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad atayna Luqmanal hikmata." Dan sesungguhnya telah kami berikan
kami berikan. Bukan Luqman mendapatkan. Sesungguhnya kami telah berikan kepada Luqman. Bukan ayatnya, sesungguhnya Luqman telah mendapatkan. Ada beza tak kalau saya sebut kami berikan kepada Luqman dengan sesungguhnya Luqman telah mendapatkan hikmah. Ataupun kita sebut hikmah lah. Ada beza, ada kalau saya sebut sesungguhnya Luqman telah mendapatkan hikmah, lebih nak highlight Luqman tu punya kehebatan. Lebih nak highlight dia punya hasrat dan cita-cita. Lebih nak menekankan Luqman punya effort. Dia punya usaha dia. Dia punya perjuangan dia. Tapi dalam urusan ini Allah nak menyatakan kepada kita betapa kami yang berikan. Kami yang berikan. Sesungguhnya kami yang memberikan kepada Luqman itu. Jadi highlightnya apa? Memang nak membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang nak mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita ni mengharap-harap, meminta-minta. Memang betul kita buat usaha. Kita datang kelas, kita masuk online, kita ikuti pengajian ilmu. Tapi dengan keyakinan. Bukan aku. Bukan itu. Kurnia Allah, kurnia Allah. Ya Allah, kurniamu ya Allah, kurniamu ya Allah. Aku nak faham ya Allah, aku nak ilmu ya Allah, aku nak hafalan ya Allah. Aku nak ingatan yang kuat ya Allah, aku nak kefahaman yang mendalam ya Allah. Aku nak luas cara berfikir ya Allah. Minta supaya Allah kurniakan pada kita. Kerana kalau Allah kurniakan pada kita, Masya Allah, besarlah bahagian yang kita dapat. Jadi penekanannya, dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Luqman itu al-hikmah. Memberikan kepada Luqman itu hikmah. Apa dia? Apa dia hikmah dia? Hikmah banyak kan? Kesabaran, keredaan, tawakal, sangka baik, keyakinan yang kuat kepada Allah. Tapi dalam banyak-banyak hikmah, kebijaksanaan, ilmu dan kefahaman, yang pertama sekali ialah anishkur lillah. Iaitu hendaklah kamu wahai Luqman bersyukurlah kepada Allah. Jadi sebab tu kita perasan, sebab tu kalau kita sebut, kita bukan copy paste tau. Maknanya bukan copy paste dari ucapan orang. Perasan tak kalau orang sebut, contohlah macam tadi kita mulakan majlis, kepada semua yang pertama marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Kenapa dia sebut bersyukur? Kenapa saya tak sebut tuan-tuan, alhamdulillah wassalatu wassalamu bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tuan-tuan, yang pertama marilah sama-sama kita bertawakal kepada Allah. Tawakal tu memang bagus. Tuan-tuan, pertama dan utamanya marilah sama-sama kita reda kepada Allah. Memang reda tu bagus, tak ada masalah. Tuan-tuan, pertama dan terutamanya marilah sama-sama kita yakin kepada Allah. Keyakinan kepada Allah tu memang bagus, memang perlu, memang mesti. Tapi dalam banyak-banyak perkara yang berkaitan dengan hikmah, kebijaksanaan ilmu, benda yang bagus kita dahulukan kerana dia mencakupi banyak perkara, ialah syukur kepada Allah. Nanti kalau dalam, saya perasan hari itu Gemma Nuriman ada buat pengajian Qalbun Salim kalau tak silap saya. Dalam Qalbun Salim tu ada cerita kenapa syukur tu dia letak atas. Dalam tu nanti dia ceritalah kenapa syukur letak atas. Bukan merendahkan yang lain, bukan. Bukan memperkecilkan sifat baik yang lain, bukan. Tapi syukur ni dia ada special tersendiri. Adalah ciri-ciri dia. Tapi nak ceritanya besar dia punya kedudukan dia. Jadi ambil daripada mana kalau saya kata bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tuan-tuan, pertama dan utama marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Sebenarnya konsep mengetengahkan dan mengutamakan dan menomorsatukan untuk kita zahirkan, hadirkan dalam hati kita rasa syukur, perkara itu diambil daripada Quran. Diambil dari Quran. Bukan ditiru-tiru dari penceramah lain, bukan semata-mata ikut-ikut macam tu saja, tak. Tapi ada sebab dia. Macam itulah. Dulu saya fikir tau, masa zaman saya belajar dulu saya fikir, kenapa
kebanyakan penceramah ke, pensyarah ke, guru ke, tak kisahlah. Pertama, marilah sama kita bersyukur kepada Allah. Kenapa bersyukur saja kan? Dulu. Masa zaman-zaman kita tak tahu, terfikir juga. Kenapa mesti bercakap macam tu? Contoh kalau macam, apa? Uh, apa? Hujung doa aja. Hujung doa aja. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ujung dia walhamdulillahi rabbil alamin. Dulu saya masa belajar dulu saya terfikir juga, kenapa ujung dia walhamdulillahi rabbil alamin Kenapa tak lain maknanya apa? Selain daripada walhamdulillahi rabbil alamin ataupun tutup dengan wala ilaha illallah. Ataupun tutup dengan wasubhanallah. Selesai. Tapi ujung dia biasanya walhamdulillahi rabbil alamin. Bila saya fikir, kenapa banyak orang sebut ujungnya bukan mempertikai, bukan mempersalah, bukan. Sebenarnya nak tahu. Kan macam tu kan? Ke semua tak pernah terfikir macam tu? Saya seorang aja fikir. Tak tahu ada tak nak terfikir? Kenapa ujung je walhamdulillahi rabbil alamin. Dulu masa saya remaja lah, sekolah-sekolah, masa sekolah dulu, terfikir juga, kenapa walhamdulillah? Kali, ni alang-alang kita ada mushaf Quran ni kan. Kita tengok sekejap, ni muka surat apa? 412 kan. Kita tengok ni. Surah apa ya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tengok sikit. An-Nahl. Surah An-Nahl juzuk 14 Ada. Surah Al-Hijr. Okey. Saya turun bawah sikit. Mau tak ada juzuk berapa Dia ada dia punya innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tama'an biha. Saya dah lupa dia punya ayat dekat mana. Saya nak tanya cerita walhamdulillahi rabbil alamin tu. Selagi tak tunjuk rasa macam tak puas hati Kenapa Sekejap saya cari. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Surah Yunus. Saya salah lah. Minta maaf. Surah Yunus. Ni. Muka surat 209. 209. Nak cerita apa ni? Nak cerita dulu terfikirlah kenapa hujung kita baca walhamdulillahirabbil alamin ataupun alhamdulillahirabbil alamin Okey baik, kita tengok kat ayat nombor 9 ni. Innal ladzina amanu. Contoh sesungguhnya orang-orang yang beriman wa amilus salihat dan mereka beramal soleh. Yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah akan beri, Tuhan mereka akan memberikan hidayah kepada mereka dengan keimanan yang ada pada mereka. Jadi antara sebab kita ni boleh bertambah iman ialah kita kena sendiri menambah iman dan menambah amal soleh. Supaya Allah terus berikan hidayah kita atas jalan iman. Baik. Dekat syurga nanti, akhirat, tajri min tahtihimul anhar, akan mengalir dari bawah mereka itu sungai-sungai. Fi jannatin na'im, dalam syurga na'im, syurga yang penuh dengan kenikmatan. Baik, dalam syurga nanti macam mana? Mudah-mudahan yang ada dekat sini semua ahli syurga, dapat kita duduk sama-sama dalam syurga. Kita bukan nak duduk di KL, kita bukan nak duduk di Malaysia. Johor bukan tempat kita, Terengganu bukan tempat kita, Singapura, Brunei bukan tempat kita. Bukan tempat kita. Itu sementara saja. Kita diletakkan sementara untuk berbuat amal di atas bumi yang kita berada sekarang ni.
Kita tempat kita bukan Serdang, bukan Kota Damansara, bukan Melaka, bukan Terengganu, bukan Indonesia, bukan Thailand, bukan Singapura, bukan. Tempat kita mudah-mudahan di akhirat nanti dalam syurga. Baik, masa dalam syurga tu macam mana? Da'wahum fiha, doa ahli syurga di dalam syurga nanti ialah Subhanakallahumma, Maha suci engkau ya Allah. Itu doa dalam syurga. Jadi siapa yang nak masuk dalam syurga, dekat dunia ni lagi sebut Subhanakallahumma, Subhanakallahumma. Mudah-mudahan jadi latihan yang baik supaya dapat ucap dengan ucapan yang sama, doa yang sama dalam syurga nanti. Wa tahiyyatuhum fiha, dan ucapan mereka di dalam syurga adalah salam, 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 sejahtera, 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 selamat, selamat, selamat. Itu dalam syurga nanti. Wa akhiru da'wahum, dan penghujung doa mereka akan ucap alhamdulillahi rabbil alamin. Sebab tu saya kata tadi, apa pun keadaan kita, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa pun akhir kepada doa orang yang dah duduk dalam syurga, dia tetap alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi akhir doa bagi orang-orang syurga, penghujungnya mereka akan sebut alhamdulillah. Jadi kita dalam setiap kali doa, bila kita sebut walhamdulillahi rabbil alamin, mudah-mudahan kita ni mengikuti jejak orang-orang yang telah disyurgakan oleh Allah, para nabi, orang soleh. Jadi harapan kita macam itulah. Jadi bila kita sama-sama lah, bila kita baca doa tu, kita niatlah untuk beramal dengan isi kandungan Quran. Macam tu. Kita berniat supaya mudah-mudahan kita dipilih, Allah berikan kepada kita, anugerahkan kepada kita dengan rahmat Allah masuk dalam syurga. Kerana dekat dunia lagi, kita sudah beramal dengan amalan-amalan ahli syurga. Kita beriman, kita beramal soleh, kita selalu baca doa, dan hujungnya doa, ucapan kita ucapan yang baik kat dunia. Kita tak ada maki hamun, mengumpat, mencela, menyalahkan, tak ada cakap. Ucapan kita semua salam, sejahtera, bersih. Dan akhir doa setiap kali kita berdoa, walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi apa-apa ciri-ciri ahli syurga yang telah disebutkan dalam Quran, maka kita laksanakan. Jadi maknanya hari ni kita dah tahu dua perkara. Yang biasa kalau orang sebut, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Teringat hikmah tertinggi yang ada dalam surah apa tadi? Hikmah yang menjadi perkara pertama yang disebutkan ketika mana Allah kurniakan kepada Luqman, disebutkan adalah syukur kepada Allah. Tentang syukur tadi. Jadi kita punya perbuatan, kita punya tindakan, kita punya amalan, sekurang-kurangnya kita tahulah latar belakang dan sebab apa kita buat begitu. Dan bila kita dapat tahu sebab apa, kenapa, bagaimana, apa tujuan dia, cara kita menghayati, hati kita menghayati perkara tersebut, dia kita nak kata lebih apa bukan kata kalau orang tak tahu tu maknanya tak ada penghayatan, bukan itu maksud saya. Tapi kalau kita tahu tu kan lebih apa nak kata? Lebih, orang Jawa sebut lebih feel. Orang Jawa Yelah bunyi Jawa lah maknanya. Maknanya kita punya itulah penghayatan lah, mudah-mudahan insya-Allah. Membantulah, tak mesti. Tak mesti. Semuanya kurnia Allah. Baik, kita kembali surah Luqman. Muka surat 412 tadi 412. Mudah-mudahan. Okey, baik. Kita tengok sama-sama. Walaqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah. Dan sesungguhnya kami kurniakan kepada Luqman itu hikmah, agar iaitu hendaklah kamu wahai Luqman bersyukur kepada Allah. Baik. Kalau bersyukur kepada Allah, kesan dia apa? Wa may yashkur, barang siapa, sesiapa saja yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya itu juga menunjukkan, menyerlahkan bahawa fa innama, hanya saja syukur dia kepada Allah itu menunjukkan yashkuru li nafsih. Itu adalah tanda dia bersyukur dan menghargai dirinya sendiri.
Dirinya sendiri. Rupanya kesan kalau tak bersyukur kepada Allah, kita akan jadi orang yang sendiri tidak menghargai diri kita sendiri, dan kesannya nanti orang tidak menghargai diri kita. Jadi nak inginkan penghargaan orang, jangan mengharap pada orang. Kalau kita berhasrat, mudah-mudahan kita ni dihargai oleh orang, disyukuri oleh orang, diterima kasih oleh orang, tapi jangan harapkan dari dia dulu. Sebelum nak cerita dapatkan terima kasih penghargaan dari orang, kita kena bersyukur terima kasih dulu kepada diri kita sendiri ni. Tapi sebelum kita nak berterima kasih, bersyukur atas apa yang ada pada diri kita ni dulu, sebelumnya lagi kena selesaikan dulu membesarkan rasa syukur kepada Allah. Dia ada step dia. Tapi kalau syukur kepada Allah tak dibuat, menghargai diri sendiri tidak dilakukan, tiba-tiba mengharap orang bersyukur, berterima kasih, menghargai kita, insya-Allah tak dapat. InsyaAllah tak dapat. Lebih baik tak payah mengharap terima kasih dari orang, hanya urus diri kita untuk membanyakkan syukur kepada Allah. Cuba kita perhatikan, orang-orang soleh terdahulu, mereka tak mengharapkan terima kasih daripada manusia, tapi mereka cukup jaga urusan syukur mereka kepada Allah. Soalannya, setelah mereka urus diri mereka supaya besarkan, tambahkan syukur kepada Allah, mereka dapat tak kasih sayang dari orang? Mereka dapat tak penghargaan dari manusia? Akhirnya mereka dapat tak? Setelah mati ke, setelah apa? Mereka dapat tak? Padahal mereka tak mengharap. Mereka tak meminta. Hati mereka tu mereka bersihkan. Yang mana patut dibuat sebagai hamba, yang itu dia fokuskan. Tapi kalau kita nampak tak dalam hidup kita, orang yang nak sangat penghargaan orang, nak sangat terima kasih, orang terima kasih pada dia, nak sangat orang perhatian pada dia, nak sangat orang memberikan peluang, dia nak sangat daripada orang, tapi dia tak urus diri dia syukur kepada Allah, akhirnya yang dia nak tu dia tak dapat, dan akhirnya dia tertekan hidup dia. Tertekan tu maknanya fikirannya, hatinya sempit, fikiran. Ada tak kita jumpa orang yang macam tu? Tak payah sebut siapalah, tapi maknanya ada tak orang yang begitu keadaan dia? Jawapannya adalah banyak. Jadi kita ni mengurus diri kita, bila kita belajar daripada kisah Quran kan, daripada, sebab tu Luqman ni, sebahagian ulama kata dia seorang nabi, sebahagian ulama kata dia adalah orang soleh. Yang penting dia orang soleh lah, kalaupun dia bukan nabi dan sebagainya, ataupun kalaupun dia seorang nabi. Tapi kalau nama dia, cerita dia, kisah dia masuk dalam Quran, dibaca kekal sampai hari kiamat, mesti besar pengaruh dia. Mesti besar pengaruh dia. Bukan kecil-kecil. Mesti kita boleh guna sepanjang hidup kita. Mesti kita boleh guna masa sakit, masa sihat. Mesti kita boleh guna masa kuat, masa lemah. Mesti kita boleh guna masa kita kaya, masa kita miskin. Masa kita muda, masa kita tua. Selagi mana kita hidup, mesti dia boleh digunakan. Dan mesti kita patut gunakan. Rupanya peranan syukur tu dapat melapangkan fikiran kita, dapat melegakan hati kita, dan dapat menarik perhatian dan penghargaan daripada manusia ketika mana kita tidak mengharapkan dan menginginkan perhatian dan penghargaan manusia. Tapi kalau kufur, susunan macam ni kan sangat penting tau untuk kita kita fahami. Bila kita faham, saya bukanlah orang yang faham mendalam, bukan. Tapi saya memerhatikan, kalau kita sebut Al-Quran sebagai panduan, ada orang sebut Al-Quran sebagai panduan. Ayat yang mana memandu kita? Al-Quran sebagai rujukan. Ayat yang mana kita rujuk? Al-Quran tu sebagai peneman. Ayat yang mana satu yang meneman kita? Ayat 12 ni meneman kita tak? Ayat 12 ni kita berpandu dengan dia tak? Ayat 12 ni kita rujuk pada dia tak? Supaya kita ni nak hidup ni. Kita ni nak ada baki umur sikit lagi ni. Kalau kita tak ambil ayat 12 sebagai panduan, macam mana kita nak kata Al-Quran memberikan panduan hidup? Kita pun tak menganggap, tak mengambil dia sebagai panduan. Itu baru ayat 12. Belum ayat 13. Belum ayat 14. Belum surah yang lain. Bayangkan generasi sahabat Nabi
yang mengambil setiap huruf Al-Quran sebagai panduan hidup. Kalau kita bayang-bayang, agak-agak indah tak hati mereka? Agak-agak indah tak cara fikir mereka? Otak mereka tu bersih tak? Tak dapat bayang dia punya bersihnya hati dia. Ni para sahabat lah yang mendapat sinar Al-Quran dan mendapat panduan Al-Quran yang macam mana mereka dapat tu langsung disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap satu butir perkataan, setiap satu lafaz, setiap satu huruf menyinari hati mereka, jasad mereka, roh mereka, badan mereka, darah mereka, urat mereka, otak mereka, sehingga disebutkan ka'annal Qur'ana yamshi 'alal ard. Mereka tu seakan-akan Quran yang sedang berjalan di atas muka bumi. Allahu Akbar. Tak dapat bayangkan. Itu baru satu, mengurus urusan syukur kepada Allah. Tapi kalau hilang yang satu ini, waman kafara, lawan kepada syukur adalah kufur. Tapi kufur kat sini bukanlah kufur maknanya terus kepada murtad. Tetapi kufur kat sini maknanya menafikan, menidakkan. Yang mana boleh juga membawa kepada murtad. Menidakkan nikmat Allah, menafikan nikmat Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak akan merugikan apa-apa pun kepada Allah. Kenapa? Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ghaniyun. Dia adalah maha kaya. Saya pernah sebut sebelum ni apa makna maha kaya kan? Maha kaya, kalau saya sebut satu orang manusia itu dia kaya, maknanya dia memiliki banyak. Kalau saya sebut seorang kaya lah, dia ni billionaire, dia ni millionaire, dia ni trillionaire, maknanya dia memiliki banyak. Banyak rumah ke, banyak duit ke, banyak kilang ke, banyak syarikat ke, banyak bisnes ke, banyaklah. Tetapi dalam dia memiliki banyak, dia itu memerlukan pun banyak. Dia perlu nafas, perlu oksigen, perlu duit, perlu pembantu, perlu. Jadi orang kaya ni kita tak boleh sebut dia maha kaya. Sebab dia memiliki banyak, mungkinlah kita kata banyak, tapi dia memerlukan pun banyak. Allah kita sebut ghaniyun, maha kaya, dia bukan memiliki banyak, tapi memiliki semua. Sebab tu kita konsep dalam hati kita, kita cuba peganglah siapa yang hari ni dia sihat ke, sakit ke, dia duduk seorang ke, duduk dengan anak ke, duduk dengan suami ke, duduk dengan isteri ke, kita pasak dalam hati apa tahu? Allah maha kaya, apa yang Allah miliki jauh lebih banyak daripada apa yang aku ingin. Lagi sekali saya ulang. Ingat sampai bila-bila. Ulang je dalam hati kita, cakap banyak kali pada diri kita sendiri. Kita bagi tazkirah pada diri kita sendiri. Apa yang dimiliki oleh Allah jauh lebih banyak daripada apa yang kita ingin. Kita ingin, kita nak supaya anak kita buat gini pada kita. Sabar dulu. Apa yang Allah miliki jauh lebih banyak daripada keinginan hati kita. Kita kalau boleh nak ni, nak tu, nak ni. Sabar dulu. Boleh nak ingin tu selagi mana tak salah. Tapi ingatkan dalam hati kita, apa yang dimiliki oleh Allah jauh lebih banyak daripada apa yang kita ingin. Cara bercakap begitu pada diri kita supaya kita ni hati kita berterusan membesarkan rasa kebergantungan harap kita kepada Allah. Walaupun secara asbab kita perlukan anak kita, kita perlukan isteri kita, kita perlukan suami kita, kita perlukan kawan-kawan. Betul. Secara teknikal, zahirnya kita perlukan, saling memerlukan. Tapi dalam kita saling memerlukan itu, kita jangan besarkan keperluan kita kepada makhluk. Apalagi material, kebendaan. Apa lagi? Tapi dalam masa kita berurusan dengan manusia ataupun selain daripada manusia, mana-mana makhluk Allah, kita perlukan kereta, kita perlukan duit, kita perlukan masa, kita perlukan tenaga, kita perlukan sihat, kita perlukan anak kita. Betul. Tapi dengan pegangan yang kita ulang-ulang selalu dalam hati kita, apa yang dimiliki oleh Allah jauh lebih banyak daripada apa yang kita ingin dalam hati kita tu. Supaya kalau kita tak dapat sesuatu yang kita ingin, kita tak terlalu kecewa.
Kita tak dapat sesuatu dari anak kita, kita tak terlalu kecewa. Kita tak dapat sesuatu dari suami kita, kita tak terlalu kecewa. Kita tak dapat sesuatu dari isteri kita, kita tak terlalu kecewa. Sebab kita tahu apa yang dimiliki oleh Allah, Allah boleh beri kepada kita sesuatu yang jauh lebih banyak daripada apa yang kita inginkan. Cuma kita nak besarkan pengharapan kita kepada Allah. Kenapa? Kita nak jadi syukur. Sebab apa? Sebab kita nak jadi syukur. Strategi hati kita macam itulah. Dalam kita nak jadi syukur, kita nak faham dulu diri kita ni, hati kita ni. Apa benda yang kita kena cakap-cakap selalu kat hati kita supaya peringkat demi peringkat, anak tangga demi anak tangga, satu step demi satu step, kita nak dapatkan latihan menuju kepada syukur kepada Allah. Apa yang dimiliki oleh Allah jauh lebih banyak daripada apa yang aku inginkan dalam hati aku terhadap siapa-siapa pun. Jadi akhirnya kita, Alhamdulillah, yang Allah dah beri itu, itulah dia Allah nak beri pada aku. Sebab dia memiliki jauh lebih banyak daripada apa yang aku inginkan. Dia boleh beri apa macam-macam. Kerana fa'innallaha ghaniyun, Allah, dia maha kaya. Maha kaya maknanya apa? Allah memiliki semuanya dan Allah tidak memerlukan semuanya. Allah tak perlu kepada harta. Allah tak perlu kepada yang tuan-tuan dan puan-puan infakkan harta, beri sedekah apa semua sumbangan termasuk ke tabung GNI ke apa. Allah tak perlu langsung sedekah tuan-tuan dan puan-puan. Allah tak perlu. Kalau tuan-tuan tak bersedekah pun, kalau Allah nak cukupkan, jawapannya Allah akan cukupkan. Allah tak perlu sedekah tuan-tuan. Cuma Allah berikan peluang, lorong dan jalan untuk kebaikan diri kita. Supaya apa? Supaya kita terlatih untuk membesarkan rasa syukur kepada Allah. Tapi Allah tak perlukan. Allah, dia memiliki semua. Dia boleh alihkan, dia boleh pindahkan, dia boleh ambil semula sesiapa yang memiliki sesuatu. Sebab yang dia miliki itu semua. Pada masa yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan semua. Macam mana munculnya harta? Kan Allah cipta. Macam mana munculnya mata wang? Kan Allah yang cipta. Macam mana? Pernah dengar tak satu mata wang nama dia krik-krik? Benar tak dengar satu negara tu mata wang dia, nama dia, duit dia, nama dia krik-krik? Pernah dengar? Tak pernah kan? Jawapannya memang tak ada. Memang tak ada dan belum ada lagi. Kenapa tak ada? Kerana Allah tak cipta dia. Mana datang yang namanya wang ringgit? Mana datang namanya dolar? Mana datangnya dia begitu? Sejak bila dia muncul? Zaman bila? Siapa yang buat? Atas apa dia buat? Itu kan semua ciptaan dari Allah. Kalau dihilangkan semua, kalau diranapkan semua, jawapannya ranap lah. Berapa banyak mata wang yang dulu ada pada zaman dulu, sekarang dah tak ada. Berapa banyak negara yang dulu pernah ada dengan mata wang tertentu bagi negara itu, sekarang dah tak ada. Semua tu harta tu milik Allah. Allah jadikan, dia ciptakan, dia munculkan, dia lah zahirkan benda itu sehingga pindahkan ke tangan kita. Kemudian dia uji kita dengan harta yang banyak, dengan harta yang ada tu kita kemanakan harta dia. Sebab dia beri, dia ambil. Dan dia tidak memerlukan semuanya. Semua tu bila kita faham, perhati, kita renung, ya Allah, apa yang sampai kepada aku ni, aku dah nampak banyak orang yang lebih rajin dari aku tapi lebih susah dari aku. Ada juga orang yang lebih malas dari aku tapi lebih senang, lebih kaya dari aku. Memang menunjukkan bahawa Allah berikan kepada siapa yang Allah beri sebab dia memiliki semuanya dan dia boleh beri kepada siapa dikehendaki. Dengan berfikir begitu, dia membesarkan syukur kepada Allah dan syukur kepada Allah itu adalah titik utama untuk kita mendapat hikmah, ilmu dan kebijaksanaan. Lawannya, jangan kita kufur. Kalau kufur, ketahuilah Allah dia maha kaya. Hamid, Allah maha terpuji kerana segala puji-pujian adalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini step pertama tentang hikmah. Tentang hikmah iaitu bersyukur kepada Allah. Cuma bagaimana nak menerapkan rasa syukur kepada Allah? Apa dia punya strategi dia? Apa dia punya step yang perlu untuk kita dapatkan hikmah melalui syukur kepada Allah? Yang ini insya-Allah kita akan lihat pada ayat yang ke-13 nanti.
Macam mana step dia? Apa yang perlu ditanam dulu? First sekali Luqman tanam apa tu? Setelah Luqman itu mendapatkan hikmah, apa yang dia tanam kepada anaknya? Dan kenapa Luqman sebagai bapa berbual dengan anak? Dalam Quran, banyak perbualan bapa dengan anak. Nabi Ibrahim berbual dengan Nabi Ismail, anak. Bapa dengan anak. Luqman berbual dengan anak. Nanti Nabi Zakaria berbual dengan anak. Yang nanti Nabi yang lain juga berbual dengan anak. Rupa-rupanya kita nak pastikan, kita nak ketengahkan, rupa-rupanya komunikasi bapa dengan anak itu amat berkesan dan mempengaruhi anak. Saya bila merhatikan gitu, saya baca jugalah buku-buku daripada pemikiran barat. Semalam saya beli satu buku. Cuba walaupun tidaklah sepenuhnya mesti bersetuju dengan isi buku, cuma saya nak ambil knowledge saja. Saya beli buku ni malam. Nampak tajuk dia? Apa tu? Nampak? Strong father, strong nampak? daughter. Nampak saya. Strong father, strong daughters. Sebab saya nak fikir, dari sudut pemikiran orang barat, macam mana cara dia melihat kekuatan seorang bapa tu mempengaruhi emosi kekuatan seorang anak, khususnya anak perempuan. Sebab perbualan dengan bapa tu banyak adalah, kadang-kadang orang perempuan pun dia terfikir tau, kita cakap dengan anak kita banyak kali dia tak dengar, tapi kalau bapa dia cakap sekali je dia dengar. Jadi maknanya saya nak baca juga sebesikit cara orang barat berfikir tentang bapa dengan anak. Mudah-mudahan kalau ada input manfaat adalah, kalau ada perkara yang bertentangan dengan pemikiran Islam, tak mengapalah kita tak ambil. Jadi itulah insya-Allah yang ke hadapan kita akan lihat sama-sama macam mana Luqman menyampaikan sesuatu kepada anaknya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat. Jazakumullah khairul jazak. Terima kasih. Dan saya kembalikan semula kepada pengacara. Silakan. Alhamdulillah. Amin. Allahumma ya amin. Jazakallah khairan kasiran. Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh yang telah pun menyempurnakan kuliah subuh pada pagi ini dengan memimpin bacaan Yasin, doa dan tazkirah. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita dan Allah kabulkan segala doa dan mustajab kita, doa asbab kita baca Yasin dan doa secara berjemaah pada pagi ini. Mudah-mudahan yang diuji diberi sifat yang sempurna. Syukran jazilan juga kepada Al-Fadil Ustaz. Hari ini kupasan tentang surah Luqman ayat yang ke-12. Mudah-mudahan bermanfaat, barakah dan mudah-mudahan kita dapat amalkan apa yang disampaikan tentang peranan syukur sebagai panduan dalam hidup kita, insya-Allah. Teruskan bersama dengan Al-Fadil Ustaz insya-Allah pada hari Rabu untuk kita teruskan dengan kupasan tadabbur ayat seterusnya, iaitu ayat ke-13. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman yang telah menyediakan platform untuk para jemaah yang dikasihi sekalian. Terima kasih kepada para sahabat pencinta ilmu yang sudi memarahkan kuliah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah terus pertingkatkan iman kita. Syukur Alhamdulillah atas apa yang diberikan oleh Allah. Kerana diberikan kita peluang untuk beramal, untuk kita beribadat. Mudah-mudahan Allah berikan kita kehidupan yang bahagia dan kekal abadi di syurga nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Kuliah seterusnya, kuliah duha kita sebentar lagi pada pukul 8.15 pagi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari, iaitu pengajian biografi Agung Rasulullah SAW. Diteruskan bersama dengan kuliah-kuliah yang telah kita anjurkan sebentar lagi dan seterusnya hingga ke kuliah maghrib nanti. Dan sebagai penutup kuliah subuh kita sekali lagi dengan segala sukacita dipersilakan Al-Fadil Ustaz Elin Aminin untuk membimbing bacaan tasbih kafarah dan menutup kuliah dengan surah Al-As. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih.
Terima kasih Ustaz. Ustaz.